Petang tadi ada orang tanya saya soalan, untung tak simpan emas. Untung tak simpan emas. Okey. Secara sarkastiknya saya jawab tak untung lah. Okey, so dia kata, saya bertanya, habis kalau tak untung, kenapa orang beratur-ratur bersusun-susun di kedai emas membeli emas? Kalau tak untung kan? So dia cakap lah, oh ini orang semua tak ada ilmu ni, dia cakap kan. Ikut nafsu, ikut trend. Orang lain nak beli, dia pun nak beli juga. Okey. Okey. Yang pertama saya nak sebut harga emas naik dan turun Harga emas naik dan turun. Okey, satu. Okey, satu. Harga emas naik dan turun. Okey. Secara jangka panjang, harga emas insya-Allah akan selalu naik. Okey, akan selalu naik. Sebagai contoh yang paling mudah sekali, kita tengok harga emas pada tahun 2000. Harga emas pada tahun berapa? 2000 ialah sekitar 30 ke 40 ringgit saja segram. Tulis, catat. Okey. RM40 segram sahaja. Pada tahun 2020, harga tertinggi sekitar RM305. Okey. 300 berapa? RM305 segram. Okey. Naik ke turun saya tanya? Satu. Yang kedua, untung ke tak untung? Okey, untung ke tak untung? RM305 tolak RM40. Berapa untung? Okey, untung. Emas mesti untung. Okey, mesti untung. Lambat atau cepat sahaja. Okey? Alright. So, yang pertama. Yang kedua, dia pun cakap, 20 tahun lah, lamanya. Lamanya kan. Itu kita cerita jangka panjang. Ada tak harga emas naik jangka pendek? Ada. Okey? Sepanjang KAB berniaga, harga emas paling rendah ialah 240. Tulis, RM240 segram pada bulan Mac. Bulan 3 Bulan 3. Okey. Harga tertinggi baru dalam bulan ni, awal bulan ni, hari tu 276. Semalam lah. Kemarin. 2 hari lepas. 276. 276 tolak dengan 240. Berapa beza harga? Itu dalam masa 3 bulan tu. Mac, April, Mei, Jun. Betul tak? 3 bulan. Tadi dia cakap 20 tahun. Baru lamanya naik. Baru naik 20 tahun. No. Yang lama, yang sekejap pun ada juga naik harga. Sebab harga emas ni bergerak. Orang yang cakap simpan emas tak untung ni memang dia tak tahu apa-apa lah. Emas confirm untung lah, saya cakap. Walaupun saya pun tak tahu lah kan. Tapi confirm untung. Berdasarkan apa? Berdasarkan sejarah. Okey? Berdasarkan sejarah, memang harga emas naik. Isunya sekarang, bila dia naik, berapa banyak dia naik. That is the question of when and how high it can fly. Betul tak? So, jangan bimbang. Beli emas mesti naik. Okey? Alright. So, yang jarak panjang, jarak jauh pun naik, jarak dekat pun naik. 3 bulan sahaja. 240. No, Ustaz Abdullah, Jun 2021 paling tinggi 276. 2 hari lepas. 276. Mac 240. Lepas tu dia tanya saya, okey, so 276 berapa harga KAB beli balik? Ini nampak tak? Dia nampak, okey, bila beli balik maka ada potongan harga. Yang ni saya nak cerita tentang spread. Okey, kalau beli balik pun KAB Gold akan ambil dalam 250 lebih. 276 jadi 250 lebih kan. Untung ke rugi? 250 tolak 240. Untung, RM10 lebih untung. Betul tak? Okey, saya nak cerita begini. Tuan-tuan ingat ni, saya sebut harga emas begini Pergilah mana-mana kedai emas, pergilah mana-mana syarikat emas, harga emas mesti begini. Okey? Harga emas mesti begini. Yang tinggi ini harga kita beli. Maksudnya yang KAB jual. Yang rendah ini harga kita jual balik kat KAB. Maknanya harga KAB beli. Betul Betul. Okey. So, harga pada mana-mana kedai emas pun ialah begini. Dan harga ini dia akan bergerak. Kalau harga beli naik, harga jual pun naik. Harga beli turun, harga jual pun turun. Betul tak? Begini. Okey. So, dia kata, kalau saya beli emas, saya jual balik, KB ambil tinggi ke rendah?
Saya cakap, tak ada orang yang cerdik beli emas pagi, jual pagi. Saya beli pagi ni, saya jual pagi ni. Mana ada orang cerdik macam tu? Emas ni, harganya memang kalau beli sekarang, jual sekarang, bukan saja rugi, tapi bodoh sekali. Minta maaf kerana menggunakan kata-kata kesat. Maksud saya bukan bodoh tu bodoh. Maknanya, tak ertinya permainan emas ni. Sorry kalau saya terkata. Bukan saja dia rugi, tapi dia bodoh. Beli emas hari ni, jual hari ni, itu bukan saja rugi, tapi bodoh juga. Okey, minta maaf. Saya tak maksudkan tuan-tuan bodoh, tapi perbuatan tu bodoh lah. Dia tak tahu apa. Saya bagi contoh. Kalau tuan-tuan pergi dekat money changer, tuan-tuan nak tukar $1. So tuan-tuan tanyalah dekat money changer, berapa ringgit, berapa ringgit saya kena bayar nak dapatkan $1? Maka yang tu cakap, okey, RM3. RM3. Okey. So saya pun bayarlah ke dia RM3, saya dapat $1. Sebelum saya pusing nak balik rumah, saya kata, alamak, tak naklah simpan dolar, aku nak tukar baliklah kepada duit ringgit. So saya pun nak beli baliklah $1 tadi. Dia akan minta RM3 ke RM3.50. Dia akan minta RM3.50 nak beli dolar. Kalau okey, kita dapat dolar kan, nak baliklah RM2 tadi. Dia akan bagi RM3 ke dia akan bagi RM2.70. Okey. So dia akan bagi RM2.70. Beza itulah dipanggil sebagai spread. Yang dipanggil oleh orang-orang kampung kita sebagai susuk nilai. Pada saya emas tak ada susuk nilai. Dia ada beza harga beli dengan jual pada satu-satu masa, pada ketika itu saja. Okey? Isunya sekarang, di mana kita nak beli emas sedangkan kita tahu semua kedai ada spread. Betul tak? Betul tak? Semua kedai ada yang kita panggil quote-unquote susuk nilai. Betul tak? Satu, tak ada orang beli emas sekarang, jual sekarang. Emas ni untuk jangka panjang. Kenapa perlu jangka panjang? Nak tunggu harga naik. Betul tak? Nak tunggu harga naik. Saya dah sebut tadi, harga beli di sini, harga jual di sini. Kalau harga beli naik, harga jual akan naik sekali. Betul tak? Dia naik sekali. Maka kena tunggu. Satu. Yang kedua, kalau harga beli naik, harga jual naik, harga beli naik, harga jual naik, maka harga jual mungkin akan menampung balik harga beli. Contohnya kita beli harga 300, harga jual 270. Harga pun naik 330, harga jual naik 270. Kalau kita jual, balik modal tak? Balik modal lah sayang. Kalau kita tunggu sikit lagi dia naik 200, 340, dia naik harga jual balik 280. Kita beli 270 je. Untung ke rugi? Untung lah sayang. Betul tak? Isunya sekarang, bila kita dah tahu semua kedai emas, syarikat jual emas dan sebagainya ada spread. Isunya sekarang, kat mana kita nak beli emas? Kita kena pilih kedai yang spreadnya kecil. Itu je isu dia. Spreadnya besar ke kecil? Spreadnya kecil. Susuk nilainya kecil. Kat mana nak beli? Okey? Kat mana nak beli? Jangan beli di kedai emas sayang. Susuk nilai di kedai emas, spread di kedai emas 30%, 40% sayang. Bukan macam ni. Nampak tak? Harga beli tinggi, harga jual tak tahu lagi kat bawah ni. Tak nampak langsung. Cari kedai yang harganya kecil, spreadnya kecil sayang. Nampak tak? Kedai emas is not the place untuk beli emas yang menguntungkan. Belilah di KAB Gold sayang. Beli di KAB Gold sayang. Okey. Sebab apa? Sebab item emas di KAB Gold spreadnya kecil-kecil. Makin besar itemnya, makin kecil spreadnya sayang. Antara 9% ke 6%. Maksudnya kalau orang yang dah beli hari tu, bulan 3 boleh jual dan untung pada bulan 6, maksudnya di kedai emas tak akan dapat untung lagi sayang. Sebab hanya ada kerana dia ada spread yang sangat besar. Spread besar. Saya selalu pesan, dan saya nak pesan hari ni sayang-sayang semua, kalau untuk menyimpan nilai, jangan beli barang kemas. Jangan beli barang kemas. Tapi salah tak nak beli barang kemas? Tak salah. Cuma bagi saya, yang mementingkan nilai,
beli barang kemas untuk 2 sebab sahaja. Tulis sebab ni. Kenapa kita kena beli barang kemas? Ada 2 sebab sahaja. Yang pertama apa? Yang pertama, suami suruh, sayang. Suami suruh kena taat. Betul tak? Betul tak? Suami suruh beli barang kemas, maka kita pun wajib beli barang kemas. Tapi dengan syarat minta duit dengan suami, ya sayang. Minta duit dengan suami. Okey? Minta duit dengan suami. Beli barang kemas, minta duit dengan suami kalau dia suruh. Kalau dia tak suruh, jangan beli barang kemas. Belilah gold bar ataupun dinar. Yang pertama. Okey? Yang kedua, sebab kedua kenapa kena beli barang kemas? Kalau mak mertua kita bising, kena jagalah air muka suami, betul tak? Mak mertua ke, siapa-siapa ke, dia tengok, miskin sangat ni, menantu aku ni tak ada gelang surat pun, tak ada cincin pun. Orang lain semua Mami Jarom semua kan, Mami Jarom kan. Subhanallah tu laut tu, padahal nak tunjuk ni, nak tunjuk jam kan, nak tunjuk emas. Kena jaga air muka suami. Belilah sikit, buat perhiasan. Tapi kalau barang tunjuk-tunjuk kat orang ni tak ada nilai, tuan-tuan. Sebab tu barang perhiasan ni tujuannya untuk ditunjuk. Gold bar dan dinar untuk disimpan. Nilainya lebih besar, susut nilainya lebih kecil, spreadnya lebih kecil, lebih menguntungkan jangka panjang. Sebab tu kita kata, nak beli emas, janganlah ikut-ikutan, kena cari ilmu tentang emas.